zaman sekarang ni kan, bila ada je isu-isu hangat, isu-isu viral, contoh macam LGBT, liberalism, mesti yang kita kenal sebagai geng-geng palatau yang keluarkan hujah diorang sendiri semata-mata sebab nak clout, nak retweet, nak like kat social media. Tapi bila isu tu dah tak trending, status pendakwah tu seolah-olah hilang. Orang tu terus pula melakukan kelalaian, melalaikan followers diorang, melakukan kesalahan. Malah kalau ada peluang tu, dia menyindir pula orang lain yang melakukan kesalahan. Jadi kalau fikir balik, apa niat kau sebenarnya nak dakwah? Kenapa kau dakwah? Apa niat kau? Ibnu Hamdan dalam kitabnya Sifat Al-Mufti wal Al-Mustafi, sesiapa yang memberikan fatwa dalam keadaan dia tidak memiliki ciri-ciri yang sepatutnya tanpa terdapatnya sebarang darurat, yakni untuk berfatwa, maka dia dikira sebagai pelaku maksiat dan berdosa. Kita kena ingat, berdakwah bukan maksudnya kita boleh suka hati bagi hukum, kata benda tu dosa, benda tu pahala. Bukan macam tu. Walaupun ramai orang sokong dakwah yang kita buat ni, tak semesti benda ni betul. Kadang-kadang orang sokong sebab benda tu bersesuaian dengan kehidupan diorang, walaupun terbukti yang benda tu salah. Sebab tu, jangan sampai dakwah yang kita lakukan ni mendatangkan dosa kepada kita. Status mendakwah ni bukan macam baju kita boleh pakai lepas tu buka balik sesuka hati. Di samping mengajak orang kepada kebaikan, pendakwah ni dibawa lagi satu tanggungjawab, iaitu tanggungjawab sebagai pewaris Nabi, mewarisi ilmu daripada Nabi, seperti alim-alim ulama. Dan kita juga, kita orang biasa juga mempunyai tanggungjawab sebagai pewaris Nabi dan tanggungjawab mewakilkan Islam secara am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat. Dan yang demikian itulah agama yang benar. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, dalam ayat ni Allah sebut bahawa kita ini diperintahkan untuk menyembah Allah serta melaksanakan ibadah kepadanya dengan hati yang ikhlas. Apa maksud hati yang ikhlas? Ikhlas bermaksud melakukan sesuatu perkara semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengharapkan balasan yang lain. Jadi, dalam kehidupan seharian kita, sewajarnya dalam setiap perkara yang kita buat, akhirnya kita nak adalah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, cuba tanya hati kita balik, apa tujuan kita berdakwah? Aku nak keberkatan ke, nak jadi popular ke, atau saja-saja mengisi masa lapang? Sebab niat ni penting tau. Kalau niat kita betul, insya-Allah Allah akan sentiasa menghormati kita dan segala urusan dakwah kita akan sentiasa dipermudahkan. Dalam hadis riwayat Imam Ad-Darimi, iaitu ajra'ukum alal futiyah, ajra'ukum alal nar. Orang yang paling berani di antara kamu dalam memberi fatwa adalah orang yang paling berani dalam masuk neraka. Tapi itulah, kalau yakin diri itu maksum, buatlah fatwa hukum sendiri. Tapi kadang-kadang kalau kita tengok orang yang nak buat hukum ni lah, yang baru baca 1-2 buku, dia dah mendabik dada, dah ada yang sampai dia panggil mufti sebagai joy killer. Sebab apa? Sebab mufti tu tegur yang bertentangan dengan ideologi pemikiran dia. Satu benda kita boleh nampak tentang pendakwah-pendakwah zaman sekarang ni, kebanyakan pada mereka hanyalah berdakwah untuk mendapatkan publicity. Bagi contoh di Twitter, apabila ada isu-isu liberal atau yang menyentuh agama, tiba-tiba bangkit, dan kita nampaklah berduyun-duyun orang menegur dan reply terhadap tweet tersebut. Tetapi
niat mereka hanyalah untuk mendapatkan like, untuk mendapatkan retweet, untuk menjadi big famous. Jadi ini adalah satu masalah sebenarnya. Kerana apabila isu-isu agama yang kecil yang berlaku di hadapan mereka tidak berdakwah. Kerana jika mereka berdakwah, mereka tidak akan dapat like, tak akan dapat retweet, mereka tak akan dapat publicity. Jadi sebenarnya ini adalah berkaitan dengan niat mereka untuk berdakwah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya ada 3 jenis niat. Yang pertama iaitu ikhlas awam. Itu kita melakukan ibadah mata-mata untuk mendapatkan apa yang dijanji oleh Allah SWT. Sebagai contoh, kita solat untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan syurga. Jadi tujuan kita ibadah tu adalah untuk mendapatkan ganjaran. Kedua ialah ikhlas khawas. Tujuan kita beribadah adalah untuk mendapatkan 2 benda itu, mendapatkan ganjaran daripada Allah dan kerana Allah SWT. Jadi ini adalah ikhlas khawas. Yang ketiga pula adalah ikhlas khawasul khawas. Inilah yang paling tinggi, iaitu kita beribadah hanya kerana Allah SWT. Jadi rakan-rakan, terdapat segelintir golongan pendakwah ni yang mana dia hanya nak cari perhatian, hanya nak jadi popular. Dan diorang ni kadang-kadang sampai berani untuk keluarkan fatwa ataupun hujah tanpa ilmu, yang akhirnya mengelirukan orang ramai. Sebagai seorang pendakwah, sewajarnya seseorang itu jika dia berdakwah, dia harus tahu batas-batas ilmu dia. Kalau tiba pada soalan yang dia tidak tahu, wajar untuk dia cakap dia tak tahu. Dan sarankan kepada orang yang bertanya untuk rujuk kepada orang yang lebih alim. Dengan cara tu, kita boleh elakkan daripada keluarkan benda-benda yang tak betul, yang akhirnya boleh menyebabkan dosa pada seorang pendakwah tu juga. Lebih baik juga sebagai seorang pendakwah untuk menunjukkan contoh yang baik ataupun qudwatun hasanah. Kerana cara ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan dakwah dia. Rasulullah menunjukkan contoh sehingga ramai orang yang tertarik untuk ikut dan dengar pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kesimpulan, ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman." Dalam hadis ni yang bermaksud, mafhumnya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka wajar untuk dia cegah dengan tangan, yakni dengan kuasa yang dia ada. Jika tidak mampu, wajarlah untuk dia cegah dengan lisan, yakni dengan kata-kata dia. Jika tidak mampu juga, wajarlah dia untuk membenci dengan hati kemungkaran yang berlaku. Dan sesungguhnya, jika hanya mampu membenci dengan hati, itulah selemah-lemah iman. Hadis ni, Rasulullah SAW tekankan betapa pentingnya kerja dakwah itu kepada setiap orang. Dan kerja dakwah ini untuk semua orang. Jadi, semua orang wajar lakukan usaha-usaha dakwah. Namun, wajar bila kita berdakwah ni, kita tahu kemampuan kita dan kita tunjukkan contoh yang baik. Supaya akhirnya nanti, dakwah kita ni berkesan. Dan dakwah kita ni tidak menjadi fitnah yang orang boleh burukkan agama kita. Wallahu'alam. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita di sini dan juga di sana nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.